melibatkan seramai 16,078 anggota. PDRM telah menahan 63 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah tersebut, 49 individu telah direman, 14 individu telah dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah aktiviti di pub dan kelab malam seramai 44 individu, aktiviti refleksologi atau urut 12 individu, dan aktiviti yang menyukarkan penjarakan sosial 7 individu. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun OPS benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMM dan AKSEM mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 822 parti dan 144 tekong telah ditahan kerana mencuba memasuki sempadan negara secara haram melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 12 individu yang disyaki penyelundup serta 15 buah kapal. PDRM juga telah membuat 65 sekatan jalan raya OPS benteng di seluruh negara dan memeriksa 45,116 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di jalan-jalan lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 8 parti di sekatan jalan raya di atas kesalahan imigresen. Parti yang ditahan yang menjalani saringan COVID-19 dan individu yang positif di pusat-pusat depo dan sebagainya telah dihantar ke pusat kuarantin untuk dirawat di MAEPS, manakala di pusat rawatan itu telah merawat 819 parti sejak 21 Mei dan 503 parti telah di-discharge dan akan dihantar pulang. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan juga mereka yang bersekongkol dengan kumpulan ini, dan agensi penguatkuasa akan terus memperketatkan kawalan kawasan sempadan terutamanya lorong-lorong tikus. Mengenai OPS sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 8,275 operasi sanitasi yang merangkumi 133 zon. Semalam, sebanyak 57 OPS sanitasi yang meliputi 33 zon di 11 buah negeri, antaranya 12 operasi di Sabah, 11 operasi di Sarawak dan 8 operasi di Terengganu. Mengenai kuarantin wajib, semalam 14 Jun, seramai 212 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA. Seramai 212 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah mereka, dan mereka diwajibkan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan memakai wristband pengenalan perintah ataupun gelang pengenalan perintah home quarantine. Mana-mana individu yang mengingkari proses kuarantin wajib ini boleh dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 dan dihadapkan ke mahkamah. Mesyuarat pagi tadi membincangkan
mengenai isu yang berkaitan dengan saringan swab test di lapangan terbang. Seperti kita tahu, apabila rakyat kita yang pulang dari luar negara tiba ke lapangan terbang KLIA, mereka akan disaring. Walaupun terdapat isu tempoh waktu menunggu yang terlalu lama, dan kita bimbang jika lebih ramai rakyat kita yang pulang apabila lebih banyak jadual penerbangan MAS dan juga AirAsia misalnya dibuka lebih banyak jadual penerbangan melalui dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, daripada United Kingdom, saya difahamkan mereka akan membuka lebih banyak penerbangan daripada London ke Malaysia. Dan kita bimbang jika ramai rakyat kita pulang serentak, maka jangka masa ataupun tempoh menunggu keputusan swab test itu lama. Dan ada kemungkinan jika tidak dapat diperolehi dalam masa 1 hari, mereka mungkin akan terpaksa dihantar ke pusat-pusat kuarantin di Institut Latihan Awam ataupun ILA bagi menunggu keputusan yang berkaitan mengenai swab test mereka. Oleh itu, sebagai pilihan pada rakyat kita yang ingin pulang untuk tidak menunggu lama di airport, jadi mereka dibenarkan, disarankan membuat saringan sebelum mereka pulang ke negara kita. Mereka perlu membuat swab test di luar negara 3 hari sebelum mereka pulang, mendapat sijil ataupun pengesahan tentang keputusan mereka, iaitu mesti COVID negatif lah. Kalau COVID positif, mereka akan dirawat di luar negara. Kalau sudah COVID positif, apabila mereka pulang, mereka hanya perlu menunjukkan sijil negatif COVID positif tersebut, dan mereka dibenarkan pulang untuk membuat kuarantin di rumah. Jadi ini akan memudahkan mereka. Tak perlu lagi tunggu di airport untuk menunggu keputusan dan sebagainya. Mereka terus boleh balik, tetapi masih tertakluk kepada SOP yang ditetapkan, seperti memuat turun apps MySejahtera, memakai gelang pengenalan kuarantin, dan tidak boleh keluar di rumah kerana mereka akan disaring untuk kali kedua. Jadi ini sebagai memudahkan. Walaupun mereka yang tidak membuat ujian saringan di luar negara sebelum mereka pulang, terpaksa disaring apabila mereka sampai ke tanah air. Jadi mereka akan tertakluk kepada berapa jumlah yang tiba. Kalau ramai, mungkin mereka terpaksa tunggu lebih lama, dan jika terlalu ramai, bukan setakat tunggu di airport, tetapi terpaksa dihantar ke pusat-pusat kuarantin. Mesyuarat hari ini juga bersetuju. Sebelum ini kita telah pun membenarkan masjid di wilayah persekutuan untuk memberikan kelonggaran 1/3 jemaah berbanding dengan jumlah sebenar. Dan hari ini kita bersetuju apabila melihat kepada pematuhan daripada jemaah, jawatankuasa masjid, pihak polis melaporkan tidak ada isu yang berkaitan dengan pematuhan. Oleh kerana pematuhannya begitu baik, maka hari ini kita bersetuju untuk memberikan kebenaran kepada semua masjid dan surau di wilayah persekutuan untuk beroperasi seperti biasa, kecuali di zon merah. Walau bagaimanapun, SOP-nya tetap sama ada di masjid atau surau, iaitu 1/3 daripada jumlah kapasiti sebenar jemaah sebelum ini. Jadi kalau
mereka buka tak boleh lebih daripada 1/3 dan SOP-nya tetap sama. Merekodkan kehadiran jemaah, cek suhu di sebelum mereka masuk ke masjid, surau dan sebagainya. Ini adalah untuk surau dan masjid di wilayah persekutuan. Manakala di negeri-negeri lain, ianya tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Kementerian Perpaduan Negara hari ini juga telah membentangkan mengenai beberapa cadangan pindaan tentang rumah ibadat bukan Islam. Ya. Kalau dulu kita pun dah benarkan ada 171 rumah ibadat bukan Islam yang kita benarkan dan kapasitinya adalah 30 orang kapasiti yang beribadat di rumah ibadat mereka 30 saja, dan hari pun kita tetapkan sebagai hari tertentu saja. Sebagai contoh, gereja misalnya kita benarkan di hari Minggu saja. Tetapi hari ini kita telah pun bersetuju, ini setelah Kementerian Perpaduan berbincang dengan 16 badan dan persatuan agama. Jadi antara permohonannya adalah untuk membenarkan mereka membuka rumah ibadat mereka dengan masa, hari dari segi jumlah yang berbeza daripada sebelumnya. Oleh itu, mesyuarat khas hari ini bersetuju untuk memberikan kebenaran kepada kesemua rumah ibadat bukan Islam beroperasi di seluruh negara. Tidak lagi 171, tapi kesemuanya. Sebanyak 5,230 rumah ibadat, dan mereka boleh beroperasi pada hari dan masa seperti biasa, seperti sebelum PKP diperkenalkan, dan kehadiran adalah 1/3 daripada jumlah sebenar tertakluk kepada keluasan rumah ibadat tersebut. Walau bagaimanapun, kebenaran yang kita berikan ini adalah secara umum, tetapi kerajaan negeri mesti memberikan kebenaran. Jadi bermaknanya ia masih lagi tertakluk kepada kebenaran kerajaan negeri, dan SOP yang ditetapkan juga boleh diubah suai mengikut kesesuaian negeri masing-masing. Walau bagaimanapun, yang paling penting adalah SOP-nya sebelum masuk ke rumah ibadat juga mesti mengisi maklumat, pengenalan maklumat diri, ataupun mereka perlu memuat turun apps My Sejahtera, dan yang lain-lain seperti biasalah, cek suhu sebelum masuk, social distancing 1 meter dan sebagainya tetap juga perlu dipatuhi. Hari ini mesyuarat khas juga meneliti pembentangan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya berkenaan dengan SOP subsektor pelancongan. Antaranya adalah spa, wellness dan pusat urut kaki, meeting, insentif, convention dan exhibition, MICE, dan juga travel dan trade fairs di dalam negeri. Secara dasarnya, mesyuarat khas tidak mempunyai halangan dengan cadangan SOP ini, walau bagaimanapun ianya akan dibawa ke mesyuarat khas MKN untuk kelulusan. Jadi kita tidak memberikan kelulusan lagi, kerana perkara ini melibatkan perkara yang berkaitan dengan beberapa perkara tadi, melibatkan senarai-senarai negatif, seperti refleksologi dan sebagainya. Jadi kita akan bawa ke mesyuarat khas MKN untuk kelulusan. Walaupun mesyuarat khas menteri-menteri tidak mempunyai halangan.
Mengenai prasekolah, Kementerian Pendidikan juga telah membentangkan kepada masyarakat khas hari ini mengenai pembukaan serta SOP prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, swasta, tadika di bawah Kementerian Perpaduan Negara iaitu Tadika Perpaduan, dan juga Kemas, Tadika Kemas di bawah Kementerian Luar Bandar. Jumlah tadika yang terlibat iaitu prasekolah sebanyak 6,216, swasta 7,887, Kemas 8,530 dan tadika perpaduan sebanyak 1,781. Kita telah pun menerima SOP, bersetuju dengan SOP yang dibentangkan, dan cadangan prasekolah dan tadika dibuka pada 1 Julai 2020. Mengenai SOP-nya lengkap. Sebelum kemasukan pelajar, sewaktu mereka belajar di kelas tadika, begitu juga waktu pulang, SOP mengenai cara mereka bermain di dalam tadika tersebut, begitu juga dengan waktu makan, semuanya detail. Tetapi perincian tentang SOP tersebut akan diumumkan oleh Kementerian Pelajaran sendiri. Mungkin saya percaya Menteri Pendidikan akan membentangkan dalam waktu terdekat ini. Jadi itu saja yang kita putuskan pada hari ini. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada ketua masyarakat dan komuniti supaya memainkan peranan yang penting di dalam membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19 ini. Ketua masyarakat harus mempertingkatkan usaha mendidik masyarakat setempat tentang kepentingan kawalan kendiri serta tanggungjawab mereka di dalam mengadaptasi norma-norma baru di dalam kehidupan seharian. Masyarakat setempat juga perlu memainkan peranan yang proaktif untuk memastikan kawalan kendiri sentiasa diamalkan oleh komuniti di bawah kepimpinan mereka di dalam usaha untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Datuk Seri, hari ini hari kelima pelaksanaan PKPP. Berapa peratus tahap pematuhan rakyat kepada PKPP sepanjang 5 hari ini? Oleh kerana mungkin kita masih terlalu awal lagi, baru 5 hari, pihak PDRM dan Task Force Operasi Pematuhan belum lagi membuat penilaian dari segi pematuhan. InsyaAllah mungkin selepas seminggu kita PKPP ini, kita akan minta pihak Task Force Operasi Pematuhan ini untuk memberikan kita gambaran mengenai tahap pematuhan ini dari segi peratus dan sebagainya. Ya, InsyaAllah kita tunggulah. Mungkin selepas 1 minggu lah. Ya. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Nak tanya, ada laporan ataupun aduan daripada orang ramai yang mengatakan bahawa apabila mereka masuk ke premis perniagaan, ada antara mereka diimbas suhu menggunakan termometer ataupun pengimbas suhu yang disifatkan sebagai cap ayam. Okey, jadi nak tahu sama ada ada pemantauan oleh pihak berkuasa untuk premis yang menggunakan termometer atau pengimbas suhu cap ayam, sebab ada kes yang suhu mereka ada yang direkodkan terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Jadi ada tak piawaian tertentu untuk penggunaan termometer atau pengimbas suhu ni? Cap ayam tu tak berkualiti lah. Ya, okey. Takut ada cap ayam, cap itik, macam-macam. Okey, sebenarnya pengimbas suhu ni pengusaha ataupun pemilik premis mesti membeli pengimbas suhu yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu yang diluluskan oleh
Medical Device Authority di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi mereka tak boleh beli sebarangan lah, di elok beli yang di farmasi dan sebagainya, bukan pasar malam dan sebagainya. Ya, itu yang menyebabkan berlaku perkara-perkara seperti ini. Dan kalau mereka dah beli, mereka perlu perhatikan dari segi ketepatan untuk memeriksa suhu tadi. Kalau mereka nampak ada masalah, mereka perlu menghantar untuk dikalibrate. Ya, dia tak boleh, dia kadang-kadang ada berubah dan dia kena calibrate semula. Walaupun bagaimanapun, pihak Kementerian Kesihatan dan pihak polis tidaklah akan memantau nak cek termometer ataupun pengimbas suhu di setiap premis perniagaan, kerana bukan kepakaran pula bagi pihak PDRM untuk cek dari segi ketepatan pengimbas suhu dan sebagainya. Cuma yang pentingnya adalah pengusaha perniagaan suhu sendiri yang mesti mengambil inisiatif untuk melihat dari segi ketepatan pengimbas suhu tersebut. Dan jikalau pelanggan merasakan tidak sepuas hati dan tidak percaya, mereka boleh membuat aduan kepada pihak Task Force Operasi Pematuhan yang mungkin boleh membawanya kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk melihat pengimbas suhu tersebut. Ya, jadi kepada pelanggan mereka boleh membuat laporan, dan kepada pengusaha saya harap pastikan pengimbas suhu di premis-premis perniagaan mereka adalah yang tepat dari segi bacaan suhu yang diambil daripada pelanggan mereka. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Ada tular di media sosial dan juga WhatsApp mengatakan terdapat kumpulan yang bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan swab test yang mendakwa diri mereka dari KKM dan tidak berpakaian PPE. Adakah terdapat perkhidmatan sebegini dari KKM, kerana kita risau wujudnya kes-kes yang tidak diingini. Terima kasih. Saya pun tengok gambar tu, kat van pun ada tulis Kementerian Kesihatan pun. Sebenarnya tidak ada. Jawapannya tidak ada. Kementerian Kesihatan tidak melakukan swab test daripada rumah ke rumah, kecuali di kawasan PKPD yang telah pun diletakkan barbed wire untuk mengelilingi kawasan PKPD. Itu saja. Selain daripada itu, tidak ada tindakan daripada KKM untuk pergi rumah ke rumah untuk cek, buat swab test dan sebagainya. Apa yang berlaku ini adalah kes tipu. Kes tipu. Dan saya cakap dengan Kementerian Kesihatan, mereka sendiri pun sudah cek dari segi nombor pendaftaran kereta itu sebenarnya sepatutnya nombor di kereta Myvi, bukan di van. Maknanya van pun tipu. Apa yang tindakan mereka itu semuanya adalah tipu. Jadi saya haraplah kepada rakyat kita supaya jangan tertipu dengan perkara-perkara seperti ini. Jika didapati mereka terus ada kes-kes yang datang ke rumah mengaku daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya dengan tujuan apa saja, tolong laporkan kepada pihak polis dengan segera. Untuk kes ini saya percaya Kementerian Kesihatan telah pun melaporkan kepada pihak polis dan pihak polis akan mengambil tindakan segera pada mereka. Jadi tolong jangan tertipu. Banyaklah tipu. Sebelum ni tipu beli smash dan sebagainya, dah macam-macam penipuan berlaku. Jadi tolong, ramai pihak yang mengambil kesempatan dalam waktu COVID dengan PKP ni. Jadi saya harap kita lebih berhati-hati. Kalau datang perkara seperti itu, sila hubungi pihak berkuasa dulu untuk cek betul atau tidak apa yang mereka lakukan itu. Ya, itu mungkin dia buat swab test.
Lebih bahaya lagi mungkin ada mereka boleh merompak dan sebagainya. Itu lebih bahaya lagi. Jadi sebab itu jangan percaya kepada perkara-perkara seperti ini. Okey? Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya, sekarang ni sindiket judi dalam talian dan nombor ekor haram dikesan mengambil kesempatan ketika PKP disebabkan pusat perjudian berlesen tidak dibenarkan beroperasi sehingga mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit. Jadi, apakah tindakan dari kerajaan yang bagi mengatasi perkara ini? Judi haram ni. Judi haram. Judi haram ni sebelum PKP pun memang judi haram tu salah dari sisi undang-undang. Jadi saya percaya kalau ada kes judi haram, pihak polis akan mengambil tindakan. Sebelum ini pun, sebelum PKP pun banyak kes yang melibatkan judi haram ni diambil tindakan oleh polis. Cuma kita minta supaya orang ramai membantu pihak polis di dalam mengambil tindakan ini. Laporkan segera kepada pihak polis dan saya yakin pihak polis akan mengambil tindakan. Okey? Baik, berkenaan dengan orang kurang upaya, juruterapi urut orang buta sekarang dalam keadaan tertekan kerana dah lama tak dapat beroperasi, dan jika dibenarkan beroperasi sekalipun, mereka bimbang tiada pelanggan kerana orang ramai belum ada keyakinan atas faktor keselamatan. Jadi ada kalangan mereka yang mendakwa belum menerima sebarang inisiatif daripada kerajaan. Apakah langkah kerajaan untuk membantu golongan ini, Datuk Seri? Okey, dari segi insentif tu insya-Allah saya akan bawa kepada pengetahuan Kementerian Kesihatan, Kementerian Keuangan. Tapi saya percaya bantuan prihatin dulu, banyak yang kita berikan kepada golongan B40 dan sebagainya. Dan saya percaya OKU merupakan golongan yang pastinya akan mendapat perhatian. Tentu saja telah pun mendapat perhatian daripada kajian. Saya percaya mereka mesti termasuk di dalam kumpulan yang diberikan bantuan oleh kerajaan sewaktu bantuan prihatin diperkenalkan dan diberikan oleh kajian itu. Saya percaya mereka dah dapat ya dari segi bantuan prihatin ini ya. Cuma dari segi perniagaan mereka saya faham. Saya pun menerima permohonan daripada persatuan orang buta ya, persatuan orang buta yang merupakan tukang-tukang urut ni. Dan mereka minta supaya kalau boleh kita membenarkan mereka beroperasi. Seperti saya kata tadi bahawa pagi tadi Kementerian Pelancongan telah membentangkan permohonan-permohonan, antaranya adalah refleksologi, urut, spa dan sebagainya. Dan kita tengah tengok SOP mereka ini. Cuma untuk tukang urut yang bukan di bawah Kementerian Pelancongan ini, kita telah pun meminta pihak MKN supaya membentangkan SOP bagi kalau kita untuk kita membenarkan tukang urut ini, tukang urut yang bukan di bawah Kementerian Pelancongan ini, iaitu golongan daripada Persatuan Orang Buta ini untuk mereka mula beroperasi. Walaupun kita belum dapat lagi daripada MKN, kita baru minta MKN menyediakan. InsyaAllah selepas MKN menyediakan, kita akan tengok. Kita akan minta pandangan lah daripada Kementerian Kesihatan. Boleh ke tak boleh, itu akan diberikan pandangan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian Kesihatan kata tiada halangan, tidak ada isu dari segi kesihatan dan sebagainya, insyaAllah kita boleh membenarkan. Jadi boleh menyelesaikan masalah mereka untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek, insentif daripada kajian, saya percaya kajian telah pun mengumumkan mengenai insentif kepada B40, terutamanya kepada golongan OKU dan sebagainya. Okey? Datuk Seri, terdapat laporan media mengatakan duta dan diplomat asing tidak dibenarkan kembali bertugas di Malaysia berikutan pelaksanaan PKP sejak 18 Mac. Boleh minta komen? Tidak dibenarkan kembali. Sebenarnya boleh. Saya dah umumkan bahawa pintu masuk negara masih ditutup. Masih ditutup.
kepada warga asing, kecuali saya dah sebut dulu, kecuali diplomat boleh, kerana itu mereka bekerja di sini, mereka boleh. Begitu juga dengan saya sebutkan Malaysia My Second Home, peserta Malaysia rumah keduaku, mereka juga boleh balik, tidak ada halangan. Jadi tidak ada, tak betul mengatakan bahawa duta ataupun diplomat daripada negara asing tidak dibenarkan balik. Mereka boleh balik, tidak ada masalah. Ya, kononnya ada mengatakan bahawa mereka tidak dibenarkan, mereka perlu dikuarantin selama 14 hari dan sebagainya. Duta kita telah pun bersetuju bahawa sebelum mereka pulang masuk ke Malaysia, mereka mesti membuat test COVID di negara mereka, membuat saringan swab test di negara mereka sebelum datang ke Malaysia, dan mereka boleh diberikan home quarantine. Mereka boleh membuat quarantine di rumah selama 14 hari, dan mereka juga perlu download apps My Sejahtera supaya kita boleh pantau pergerakan mereka. Jadi sama saja, boleh kita benarkan. Okey. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.